Kelas kita hari ini akan cover 3 bab 3 bab yang utama, iaitu bab 1 kita akan cover berkenaan dengan perakaunan perdagangan. Tambahan kepada apa yang kita telah belajar sebelum ni. Dan dalam perakaunan perdagangan itu saya akan masukkan juga dengan satu bab, iaitu bab pelarasan. Okey, bab pelarasan. Dan seterusnya saya akan cuba cover perakaunan pengurusan. Tengoklah sedaya mana yang kita boleh. Penat ni sebenarnya belajar. Saya mengajar pun penat, yang belajar lagi penat. Okey, yang mengajar pun penat ni. Dan untuk topik 2 topik lagi, iaitu topik tu topik yang agak mudah, iaitu cuma ambil saja, iaitu boleh rujuk kepada satu laporan tahunan. Laporan tahunan ni sifatnya teori, jadi bolehlah merujuk kepada modul untuk baca. Saya tak sempat nak cover dalam 4 jam ni, yang itu dia boleh baca je. Okey, satu lagi ialah bab analisis sedikit, analisis nyata kewangan. Analisis nyata kewangan pun saya tak akan cover, tetapi nanti cubalah baca-baca, kalau ada masalah boleh rujuk pada saya. Okey, so kita akan mulakan. Okey, welcome Cherry, Mauri, baru masuk. Saya akan mulakan kelas. Okey, lepas mula kelas saya akan stop saya punya video dulu dan saya akan mulakan dengan kita tengok kita punya. Saya akan buka Microsoft Word untuk mengajar. Seperti biasa, akaun ni saya akan cuba gunakan kaedah guna pen. Saya akan conteng-conteng sikit. Sekejap, saya tengah nak retrieve semua nota-nota yang ada. LDK 2. Man. Okey, apa tu? Ada isu apa? Okey, so saya akan share. Okey, so kita akan mulakan kita punya kelas. Hari ini kita akan cover berkenaan dengan perakaunan perdagangan. Okey, dalam perakaunan saya cuba refresh apa yang kita belajar sebelum ni. Dalam perakaunan sebelum ini, semasa kita belajar asas perakaunan untuk perakaunan pertama sekali mesti kita tahu bagaimana nak merekod. Kita panggil nak merekod. Untuk merekod ini kita panggil dia, kita rekod di dalam journal am. Ni saya buat ni. Journal am itu apa? Melibatkan debit dan kredit. Okey, itu merekod. Itu langkah pertama kita. Yang kedua, selepas merekod, kita kena post. Ataupun kita kena post dia. Ataupun kita kena pindah. Pindah catat dalam bahasa Melayu dia pindah catat ke dalam ledger am. Ini juga kita telah cover pada pertemuan. Jadi ledger am itu ialah sifatnya dalam bentuk buku-buku. Buku subsidiary yang panggil. Okay. And then ketiga, kita akan sediakan selepas ada ledger am, kita akan sediakan yang dipanggil sebagai imbangan duga. Imbangan duga ni apa? Imbangan duga ini merupakan senarai akaun. Senarai akaun yang menunjukkan jumlah debit, jumlah kredit mesti seimbang. Imbanglah imbangan duga kan. Jumlah debit dan jumlah kredit mesti seimbang. Itu ialah tujuan imbangan duga. Maknanya semua senarai akaun kita telah kita senaraikan. Jumlah debit dan kredit juga kita senaraikan. Kedua-dua jumlah ini, sebelah debit dan sebelah kredit perlu seimbang. Itu maksud imbangan duga. Selepas kita mendapat imbangan duga, barulah kita akan menyediakan sediakan laporan kewangan. Nama dia ialah laporan kewangan. Di dalam laporan kewangan ini ada 3 jenis. Iaitu pertama sekali jenisnya ialah
penyata pendapatan komprehensif. Okey, penyata pendapatan komprehensif. Dan seterusnya kita ada penyata perubahan. Ini saya buat sedikit revision untuk yang sebelum ni. Takut-takut ada yang terlupa. Dan seterusnya kita akan tamat sampai penyata kedudukan kewangan. Okey, ini ialah asas kita belajar pada pertemuan pertama. Dan asas ini perlu digunakan setiap masa dalam apa jua topik yang akan kita belajar dalam accounting sebenarnya. Cuma bila kita menuju kepada satu-satu topik itu kita cuma fokuskan ke atas topik tersebut saja. Kita tak akan cover untuk keseluruhan proses ini. Okey? Walau bagaimanapun, accounting sebenarnya melibatkan semua proses ini. Mesti melibatkan proses ini. Cuma bila kita belajar topik by topik, topik ini tidak akan disentuh lagi lah. Okey, apa yang kita akan sentuh kebanyakannya ialah untuk merekod dan juga untuk menyediakan beberapa penyata-penyata lain yang selain daripada penyata ini. Kita akan belajar juga nanti beberapa penyata yang lain. Jadi apa yang kita belajar sebelum ini, kita tengok kepada perniagaan yang berbeza. Okey? Proses yang sama tetapi yang kita lihat hari itu, proses yang pertama ialah kita melihat kepada perniagaan yang berasaskan perkhidmatan. Yang itu yang kita belajar pada pertemuan pertama. Kita melihat kepada perkhidmatan, servis. Okey? Dan servis ini kita cuma ada yang kita cuma pastikan servis yang diberi dan belanja yang dilibatkan. Itu sahaja. Selain daripada yang lain lah. Dan seterusnya yang ini ialah kita perlu tengok hari ini perniagaan yang melibatkan perdagangan ataupun trading. Apa maksud trading ni? Perdagangan. Apa maksud trading? Trading ini ialah dia melibatkan inventory. Ataupun bahasa lainnya ialah stok. Dan apa maksud stok ialah kita beli barang, kita kena beli barang. Bila kita beli barang, kita beli pada kos. Dan lepas tu kita akan jual barang tersebut. Yang itu pada harga jual lah. Harga jual. Pada harga jual. Jadi dia cuma ada benda ni. Bila ada benda ni, perekodan kita juga akan berubah. Jadi hari ni kita akan belajar yang ini dulu. Okey? Dan selepas itu baru kita juga akan cover pada petang ni dalam pukul 4 nanti ke pukul 5 nanti. Kita akan tengok kepada satu lagi dipanggil perniagaan yang melibatkan perkilangan. Di mana dalam perkilangan ini tumpuan kita bukan lagi kepada penyata pendapatan dan yang lain-lain ini. Tumpuan kita ialah bagaimana nak tengok kepada beberapa perkara pula. Iaitu kita nak tengok kepada bahan mentah. Sebab bila kilang ni kita kena beli bahan mentah, kena proses dia. Bahan mentah dengan buruh langsung. Buruh langsung. Dan akhir sekali ialah overhead. Ini ialah apa yang kita akan cover hari ini. So apa yang saya akan rujuk ini, yang kita akan mulakan kelas kita ini ialah kita akan melihat perekonomian perdagangan dulu. Okey? So ini ialah sebagai introduction. So hopefully semua orang akan dapat gambaran apa yang kita pelajari. Maknanya sekarang ni kita tengah melengkapkan puzzle. Melengkapkan puzzle. Apabila kita tukar kepada perniagaan yang bersifat perdagangan, bagaimana ingin merekod dia? Bagaimana nak post dia nanti? Itulah. Saya akan tunjukkan serba sedikit nanti. Okay? Okay. And then saya bila dengar rakaman ni baru saya kata, saya baru perasan Sip cakap okey apa masalah okey saja kan. Tapi itu kita kadang-kadang kita punya bila kita bercakap seorang-seorang ni lagi saya confused.
kan, bercakap seorang, ada orang dengar ke, tak ada orang dengar ke, hopefully masing-masing ada di sana dan mendengar apa yang saya celotehkan lah. Kita berkongsi ilmu yang ini ialah sebenarnya ilmu yang sangat mendalam. Accounting sebenarnya ilmu yang very very technical. Jadi untuk menyampaikan benda teknikal ini lepas tu kepada mereka yang bukan dalam bidang perakaunan memang sangat sukar sebenarnya. Okay, walau bagaimanapun, matlamat saya untuk mengajar perakaunan ini bukan saja sekadar untuk melengkapkan kita punya silibus. Sekurang-kurangnya di pelajar-pelajar saya hari ini ialah orang yang telah bekerja. Mungkin suatu masa nanti salah seorang daripada kita ni akan dapat rezeki yang murah, menjadi big boss di dalam syarikat sendiri ataupun di tempat kerja sekarang ni. Dengan adanya you dah dapat result, tiba-tiba you ada rezeki untuk naik dengan lebih ke tempat yang ni lah. Jadi bila jadi boss ni, you kena cover semua benda, termasuklah kewangan. Jadi sekurang-kurangnya ilmu yang kita belajar hari ini adalah sikit-sikit masuk dalam diri kita, kan? Jadi saya punya matlamat itulah, daripada ramai ni 74 orang, kalau ada seorang pun yang boleh faham, alhamdulillah. Okey. Okey, sekarang ni saya akan teruskan kepada bagaimana kita nak perakaunan perdagangan ini. Perakaunan perdagangan ini ialah saya akan ajar menggunakan seperti biasa, saya akan mengajarkan kes. Kes ini saya dah sharekan dalam WhatsApp kalau tak silap hari tu. Dah share kan? Saya dah share dalam WhatsApp, saya juga dah share dalam UUM Online Learning. Saya akan gunakan LDK2 dulu. So kita akan tengok kepada LDK. Kita akan mulakan dengan LDK2. Okey, LDK2 iaitu melibatkan perakaunan perdagangan. Okey. Sekarang ni dah ada pen dah. Tulis cantik lah sikit, kan? Cantik sikit ya. Okey. Perakaunan perdagangan. Jadi kita akan tengok dalam case by case. Okey, kita akan tengok case yang ni. Kita tengok case. Okey, case untuk hari ini ialah melibatkan case jual dan beli sahaja. Okey, dalam proses perakaunan kita masih libatkan semua aspek. Dalam akaun kita kena tahu ada modal. Modal hari tu kita dah belajar. Ada modal, bagaimana nak merekod modal. So yang ini hari ni modal tidak ada. So kita tak akan belajar bagaimana nak merekod modal sebab kita dah belajar sebelum itu. Okey. Selepas itu kita akan belajar bila ada bisnes maka akan ada hasil yang kita perlu perolehi. Dalam kes hari ini kita tak akan belajar hasil. Dia ada beza Okey, untuk perkhidmatan kita akan panggil dia hasil perkhidmatan ataupun kita cukuplah dengan nama hasil. Okey. Untuk hari ini, untuk perdagangan, bila kita mendapatkan hasil, nama dia ialah jualan. Okey, jualan. So hari ini kita akan lihat jualan. Bagaimana nak merekod kalau ada jualan? Dan ada tambahan lagi kepada jualan iaitu dipanggil sebagai belian. Kenapa? Sebab kita ialah trading, perdagangan. Sebelum nak jual, kena beli dulu. Perlu beli satu barang, baru kita boleh jual. Jadi belian ini bagaimana ingin merekodkan belian? Seterusnya akan ada belanja-belanja yang lain. Okey? Belanja-belanja yang lain iaitu seperti belanja sewa, belanja gaji, belanja utility. Yang itu kita telah belajar sebelum ini. Jadi belanja hari ini tak cover. Tak cover modal, tak cover belanja. Jadi kita skip untuk rekod dua benda ni. Okey, kita skip. Jadi kita cuma tumpukan kepada jualan dan belian sahaja. So taklah susah sangat. Walau bagaimanapun, bukanlah katakan untuk topik ni kita belajar sepatutnya yang ini saja. Saya dengan andaian bahawa belanja orang kita dah tak ada masalah nak rekod. Debit belanja, kredit tunai. Debit belanja, kredit ABB. Tak ada masalah untuk merekod benda tu. Okey, untuk modal kalau tunai, debit tunai, kredit modal. Ataupun kalau bawa kenderaan contohnya, debit kenderaan, kredit modal. Yang itu ialah telah kita pelajari
sebelum ni. So tidak akan di cover. Okey, so kita tak cover yang itu. Okey, cumanya apa yang istimewanya pelajaran hari ini ialah kita akan tengok jual dan beli. Dalam kes pertama ini, 5 hari bulan sehingga 14 hari bulan, ini ialah transaksi melibatkan belian. So, apabila kita ada transaksi belian, pertama sekali kita kena beli barang tersebut. Okey, bila kita beli barang tersebut, ini macam biasalah dalam bisnes kita belilah. Beli tu ada dua kaedah juga. Sama ada kita boleh membeli secara tunai ataupun kita boleh membeli secara hutang. Jadi bila perkataan secara kredit, semua orang akan faham. Dia adalah melibatkan hutang. Cuma akan ada ilmu baru yang kita kena pelajari hari ini. Iaitu ada, nampak tak perkataan 2, 10 and 30 ni saya akan ajar. Dan ada pula satu perkataan FOB titik perkapalan pun saya akan maklumkan kemudian. Dan apabila kita membeli, maka akan ada berlaku pulangan barang. Apa maksud pulangan barang? Mana orang return lah. Macam kita lah. Beli barang, kalau tengok tak puas hati, kita return. Maknanya akan ada pulangan barangan. Kita pulangkan barang tersebut. Okey, selepas kita pulangkan barang tersebut, akan ada satu isu pula kos angkutan. Kos angkutan ini yang melibatkan FOB titik perkapalan. Saya akan maklumkan kemudian. Okey, dan akhir sekali ialah bila dah ada hutang akan adalah pembayaran. Yang ini pun normal. Hari tu kita dah belajar dah ni. Kalau ada orang hutang macam mana nak bayar. Okey, yang kita akan jumpa sekali lagi. Dan seterusnya bila tengok kepada soalan ini, kita akan ada soalan daripada 16 hingga 25 bulan ini. Ini ialah soalan berkenaan jualan. Maka kita akan ada jual 12 unit, dan kita akan ada pulangkan bagaimana contoh kalau orang kita jual, ada orang pulangkan balik barang yang kita jual tersebut. Dan of course kita terima bayaran daripada orang yang membeli, yang kita jual pada dia kan. So kita kena collect hutang daripada dia. Okay, bagaimana nak menyelesaikannya. Okay, so boleh faham Itu ialah penerangan kepada kes. So hopefully semua orang boleh faham apa yang saya nak mulakan. Kita belum mula lagi ni. Kita baru nampak gambaran supaya kita faham. Tajuk hari ini ialah berkenaan dengan perdagangan. Okey? So saya akan padamkan balik semua apa yang saya contengkan tadi. Sebab saya nak menumpukan kepada setiap soalan ini. Okey? So kita akan padam. Juga macam whiteboard lah. Kita akan padam Alright. Okay, ready? So, pertama sekali ialah melibatkan kita punya belian barangan. Belian barangan. Okey, sekejap Sekejap Saya terpaksa jawab telefon sikit. Okey, sorry. Jabat telefon. Okey. So macam mana nak merekod belian barangan? Okey. Dalam kes yang ini, kita akan ada satu lagi yang kita kena faham. Kita menggunakan satu kaedah saja. Siapa yang merujuk kepada buku modul kita untuk merekod ini, kita ada dua kaedah ataupun dua sistem. Satu kita panggil sistem inventory berterusan dan satu lagi kita panggil sebagai sistem inventory berkala. Kalau tengok buku ada, tengok modul. Cumanya dalam topik kali ni saya tak mau sentuh langsung inventory berkala. Walaupun ada dalam buku, tak sentuh dan tak akan ditanya dalam exam. So kita akan tumpukan hanya inventory berterusan saja. Jadi bila kita nak jawab tugasan ataupun jawab mid-sem nanti, kalau ada soalan yang ditanya, mid-sem termasuk yang ini. Yang ini tugasan saja. Okey, dalam tugasan nanti sila guna inventory berterusan sahaja. Okey.
Jadi kena faham ada juga orang yang mungkin tak dengar cakap ni, dia akan cuba merujuk kepada mungkin orang-orang yang terror accounting ni, dia akan cuba buat. Orang account bila dia ditanya bagaimana nak merekod, dia akan automatik gunakan berkala. Apabila dia automatik guna berkala, saya nampaklah pelajar-pelajar yang hantar tiba-tiba perfect berkala ni. Saya tak pernah ajar berkala. Ni pengalaman-pengalaman saya yang sebelum ni lah. Teknik sistem inventory berkala ni saya tak pernah ajar lagi dalam untuk PJJ ni, tapi tiap-tiap semester bila ada orang submit, dia akan submit yang inventory berkala. Bukan takat saja dia submit inventory berkala, dia jawab dalam perfect inventory berkala. Maknanya kat mana budak ni belajar? Jadi yang itu menjadi persoalan. Manalah tok guru yang you ambil ni? Maknanya memang tak buat sendirilah tu, confirm. Okay? Tak pernah diajar, tiba-tiba bila buat dan perfect. Jadi kita boleh dapat yang kat situ pun kita dah tahu dah, you all memang tak buat. Maknanya adalah rujukan-rujukan lain yang you buat. Silap-silap tok guru tu tolong buat. Okey? Okey, so yang itu pun perkara biasa yang saya jumpa lah. Saya akan penalty. Okey, bila dapat tu saya akan penalty. Atas tugasan tu saya akan penalty dia. Okey, kita nampak you tak buat. Alright, so bagaimana nak merekod belian barangan secara kredit daripada perniagaan Kumar? Kena ingat kita kena ingat beberapa perkara saja. Satu ialah kita beli. Kedua, secara kredit RM80,000. Ada syarat 2, 10 and 30 dan FOB titik perkabalan. Saya akan explain setiap satu. Okey? Okey, pertama. Apabila kita jumpa soalan ni, kita kena rekod, kita kena buat satu catatan jurnal. Catatan jurnal. Catatan jurnal ini untuk bulan yang pertama, iaitu atau transaksi yang pertama iaitu November 5, iaitu kita membeli barang. So kita buat rekod sikit, kita beli barang Beli barang. Bila untuk rekod ini kita kena debit inventory. Ini bagaimana nak merekod belian. Kredit memang ada yang baru, ada yang lama. Especially yang telah pernah belajar accounting akan ada sedikit confuse. Sebab kalau yang dulu tu, yang you punya ilmu tu, kemungkinan yang you belajar itu ialah berkala. Dia lain sikit. Okay. Debit inventory dan kredit ABB. Ingat lagi kah apa itu ABB? Account belum bayar. Okay. Ada siapa-siapa tak tahu apa itu ABB? Ada tak yang tak tahu, cuba bagi tahu saya siapa yang tak tahu. Siapa yang saya assume semua orang tahu sebab kita baru je lepas kelas itu cakap pasal ABB dengan ABT ni. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya akan teruskanlah. ABB ialah account belum bayar. So ini maknanya pembelian dibuat menggunakan kredit. Maknanya hutang secara hutang. So berapa banyak? Iaitu sebanyak 80,000. Okey. Sorry nak tanya. Kalau ABB tu dia tak boleh terima sebagai pemiutang boleh. Itu pemiutang bahasa terma yang lain. Boleh digunakan juga pemiutang. Cuma lately selepas kita ada perubahan beberapa ni, dia tidak guna nama pemiutang lah. Actually ABB itu bersamaan dengan pemiutang. Sama. Okey, faham. ABT ialah penghutang. Penghutang. Bahasa Inggerisnya pemiutang ialah creditor. Dan bahasa Melayu ni itu ialah debtor. Okey. Yang ini ialah terma saja. Kalau pakai pemiutang pun kita terima. Walaupun accounting sekarang tak terima dah sebenarnya pemiutang dengan penghutang ni. Tapi kelas kita ni kalau guna tak ada masalah. Saya terima je. Okey, maknanya you all faham lah tu. Okey. Alright. So kita ada lagi dua terma yang kita nak kena belajar, iaitu satu lagi dia ada wujudkan dipanggil terma kredit. Okey, terma kredit. Apa maksud terma kredit ini? Dia akan bagi dalam bentuk 2, 10 and 30.
Okey. Ini ialah terma kredit. Apa maksud terma kredit? Terma kredit ini apabila kita menjadi pelanggan tetap ataupun kita selalu membeli kepada satu-satu tempat tersebut, biasanya syarikat itu, pembekal itu akan beri kita satu kelebihan hutang. Maknanya, okey, you boleh berhutang, tak ada masalah. Biasanya dalam perniagaan ini jarang orang beri hutang. Kalau misalnya kita pergi pasar raya ke apa mana ada bagi hutang kan. Semua kena bayar cash. Yang berhutang you boleh pakai kad kredit. Hutang juga tapi you tak hutang dengan kedai tu, you hutang dengan bank lain. Okey, ini maknanya kedai itu tidak memberi hutang untuk kita. Walau bagaimanapun dalam perniagaan biasanya bila kita dah selalu membeli, dia beri kita hutang. Tetapi hutang itu dia ada terma kredit. So terma kredit ini ada membawa makna Ini ada membawa makna. Apa dia bawa makna apa? Iaitu N30 ini membawa makna kalau kita berhutang boleh, tetapi hanya boleh 30 hari sahaja hutang. Selepas kita boleh hutang daripada hari pertama sehingga hari ke-30. Maknanya kita kena bayar antara 0 hingga 30. Jadi terma ini mungkin boleh berubah. Orang ni 30, orang lain 45, ada yang 60, ada yang 90, ada yang 120, ada yang 150. Okey. Dan saya tak nak nampak lagi lah lebih daripada 150. Biasanya hutang yang untuk perniagaan ini boleh hutang sampai 150. Maknanya 5 bulan. Dalam tempoh 5 bulan baru boleh bayar. Okey. Cuma dalam kes ini kita punya nampak N30. Maknanya dia punya tempoh hutang 30 hari saja. Seterusnya ialah 210. Apa maksud 210 ini ialah dia datang dengan 10 dulu. Sekiranya. Ini ada sekiranya, ada syarat pula. Sekiranya apabila kita berhutang dengan orang, kita bayar dalam masa within, tulis bahasa putih lah, senang pendek. Okay, within 10 hari. Kalau kita boleh bayar within 10 days, dalam masa 10 hari, maka kita akan dapat perkataan dua ni ialah 2% diskaun. Ini ialah terma kredit. Kita kena faham, bila tengok ada benda ni, kadang-kadang kita kena guna, kadang-kadang kita tak kena guna. Jadi kena perhatikan betul-betul. Okey, itu maklumat berkenaan dengan terma kredit. Dan keduanya ialah kita melihat yang diterangkan kat situ ialah FOB titik perkapalan. Apa maksud FOB titik perkapalan? Ini ialah berkenaan dengan kita punya kos angkutan ataupun transportation cost. Bila nak hantar barang tu, siapa nak kena cover? Okey, kalau dia tulis FOB titik perkapalan, maknanya pembeli kena cover kos. Kalau dia tulis FOB destinasi, dia punya syarat tu, yang ini ialah penjual. Ingat So, dalam kes ini, kalau ada kos angkutan, FOB titik perkapalan pembeli. Dalam kes ini, hari ini, yang kes November 5 ni, ialah kita yang membeli. Maka, kalau ada kos angkutan, kita yang kena cover. Boleh faham Alright, habis untuk line pertama. Actually senang je, debit inventory, credit ABB, itu je. Kan? Yang lain-lain ni ialah sebagai satu yang ini kita walaupun dia sebagai satu penerangan saja, tetapi kita akan gunakan dia tak lama lagi. Okey? Seterusnya. Doktor. Ya. Dalam catatan jurnal ni kena tulis juga terma kredit ni semua kena masukkan. Tak perlu lah. Oh, just tulis debit dengan kredit tu sajalah. Ya, debit kredit je. Yang ini saya punya penerangan je untuk okey. Kenapa tu. Okey, tak perlu tulis pun. Okey. And then kalau dalam nanti dalam tugasan ke apa tak perlu tulis. Kan? Tapi kalau kita nak tulis boleh sekadar nak mengingatkan kita. Nanti bila kita nak buat pembayaran, kena ingat ni. Adakah tempoh pembayaran kita melebihi 10 hari? Itu kita kena maklum. Okey, seterusnya. Seterusnya ialah November 6. Okey. November 6
Dia tulis kat sini pulangkan barangan. Maknanya kita beli, lepas tu kita nak pulangkan barang dia. Pada 5 Mac kita pulangan barangan yang dibeli pada 5 Mac, nilai dia kita pulangkan sebanyak 4,000. So macam mana nak rekod pulangan? Okey. So kalau ada pulangan iaitu pada November 6, hari seterusnya, apabila ada pulangan dalam menggunakan teknik sistem inventory berterusan, kita perlu kurangkan balik hutang yang kita, ni confirm lah kan? Kita mula-mula beli, kita hutang 80,000. Bila kita pulangkan ini yang nombor 1 kita kena kurangkan. Tak maulah kita bayar hutang kita sebanyak 80,000. Hutang kita dah berkurang sebanyak berapa? 4,000. Dan kita akan kreditkan inventory. Terbalikkan sahaja. Kalau perasan, tadi debit inventory, kredit inventory. Kalau pulang, reversekan saja. Debit ABB, kredit inventory. Itu sahaja. Okey. Seterusnya ialah terima bil daripada syarikat pengangkutan HISPI untuk kos angkutan bagi belian pada 5 Mac. Okey, perhatikan betul-betul maklumat ini. Sekiranya dalam ayat tersebut tidak menyatakan apa-apa jumlah kos angkutan, kita kena anggap bahawa kos angkutan ini telah diambil kira dalam pembelian barang. Telah diambil kira. Okey. So apa yang kita kena buat kalau ada nampak macam ini, dia kena tulis November 8 tiada catatan. Okey, maknanya tak ada catatan. Bila tak ada catatan ini pun ada markah. Sebabnya dia nak kita menyatakan tak ada catatan. Tak payah rekod apa-apa. Okey, so kena buat tiada catatan. Kenapa? Sebab kita pembeli. Dan dia cakap tadi ialah FOB titik per kapalan. So kita sebagai pembeli kena cover. Bagaimana pula katakan ada jumlah yang dibagi tahu. Terima bil daripada syarikat bil. Bila bil ni bukan bayar cash, dia hutang juga. Terima bil daripada syarikat pengangkutan HISPI untuk kos angkutan bagi belian pada 5 Mac. Katakanlah dia bagi tahu costing untuk hantar ni ialah RM500. Ni katakan katakan. So kalau katakan dia tulis 500, maka kita kena rekodkan. Jadi bagaimana nak buat rekodan dia? Tukar sikit. So kalau ada RM500 tu, ni jika ada. Jika ada amount. Kalau ada amount, maka kita kena buat sekali lagi debit inventory. Ini menggunakan kaedah berterusan ya. Kredit ABB. Tambahan kepada inventory sebanyak 500 dan hutang kita pun tambah sebanyak 500. Sebab dia kata secara dia bill kan. Bill kan tu maksudnya dia inilah. Kita buat secara hutang bill. Jika ada, bukan wajib ada. Ini saya bagi senario yang berbeza. Sekiranya ada 500. Kalau tak ada, tiada catatan. Kalau ada, kena rekod. Boleh faham Okey, seterusnya. Kita tengok kepada November 14. Okey, November 14. Okey, saya padam dulu sekejap. Okey. Untuk November 14, kita kena perhatikan bahawa November 14 ini melibatkan kita kena bayar kepada perniagaan Kumar. Kita beli daripada perniagaan Kumar dan kita bayar kepada perniagaan Kumar. Jadi, dalam kes ini, nombor 1 apabila tengok ada pembayaran dalam belian ini, nombor 1 yang kita kena tengok ialah tarikh. Beli 5 hari bulan, bayar 14 hari bulan. Berapa hari ni? Berapa hari? 9 hari. Okey. Ini ialah 9 hari.
Maka bila kita tengok 9 hari ini, dia telah termasuk dalam syarat terma kredit kita. Ada within 10 days dia bayar. Betul tak? Jadi within 10 days, kalau kita sebagai pengguna ataupun kalau kita sebagai pelanggan, bila nampak ada peluang macam ni, takkan kita nak duduk diam. Kita tak boleh duduk diam. Maknanya kita akan claim. Diskaun 2%. Diskaun 2%. Saya tak mau bayar lebih daripada jumlah yang sepatutnya. Jadi saya nak claim 2% ni. Jadi yang ini kita kena alert. Okay, dalam accounting benda ni kena alert. Sebenarnya dalam dunia sebenar kita alert kalau ada diskaun ni. Kan? Cuma bila kita belajar menulis ni dia jadi tak nampak. Apa benda maksud diskaun ni. Dia jadi pening, tak tahu jadi pening pasal apa, tak tahu kan. Jadi inilah accounting. Bila duduk dalam ni dia tak nampak. Tapi cuba kalau kita pergi kedai biasa. Okey, cik kalau bayar, saya bagi hutang, cik bayar dalam masa 10 hari, saya bagi diskaun. Kalau tak apalah, cik boleh lajak sampai 30 hari. Agak-agak kita nak ambil diskaun tak? Mesti ambilnya. Okey, kecuali kita tak ada duit. Alright. So macam mana cara nak kira? Jangan terus kira. Kita kena ambil kira dulu. Mula-mula kita hutang berapa? 80,000. Ini ialah mula-mula Mula-mula kita hutang 80,000. Tapi ingat tak kita ada pulangkan barang? Kita pulangkan barang kan? Pada November 6 kita pulangkan barang sebanyak 4,000. Jadi hutang kita bukan lagi 80,000. Hutang kita kena tolak sebanyak 4,000. Jadi hutang kita sekarang ialah 76,000. So diskaun kita ambil daripada mana? Diskaun kita ambil daripada 76,000 ini, bukan 80,000. So 2% darabkan dengan 76,000. Tolong kita Sat. 74,480. 400? 440 440 betul? 480. Oh 48. Okey, 480. Okey. So 480. Okey, kita dah ada maklumat ni. Jadi, apa yang kita kena rekodkan sekarang ni, pada November 14 tersebut, pertama sekali kita kena rekodkan hutang kita, iaitu debit ABB, kerana kita nak kurangkan hutang kita. So hutang kita ni kita kurangkan bukan 80,000 kita kurangkan dia sebanyak 76,000 sahaja. Dan kita kena mengiktiraf diskaun yang kita ambil. Macam mana nak iktiraf diskaun? Menggunakan sistem inventory berterusan ialah kredit inventory sebanyak 480. Dan baru kita akan kreditkan tunai sebanyak baki dia saja. Tolong kira 76 tolak 480 dapat apa? So dapat 75,520. Betul tak? Okey, 75,520. Ini ialah kita punya rekod untuk bayaran. Boleh? Betul, 480 tu tu salah. dapat mana? 74,480 lah Ustaz. Bukan 480, ada 74,000. Ada orang salah kira lah. Aduh. Ada 74,480. 20 darab 76,000. Sekejap. Saya kira sendirilah. 1520. Macam mana boleh dapat 480? 2% ialah 152. 1520. 1520. Okey, sorry sebab siapa dah tadi bagi tahu saya maklumat salah Okey. 1520. 1520. Maknanya kita punya bayar tunai bukanlah ni. Dia jadi berapa? 74,480. 74,480. 74,480. Inilah. Boleh faham tak? Boleh Ini very simple saja. Maknanya kita ada beli.
Lepas tu kita ada pulangkan barang. Lepas tu ada kos angkutan. Kalau misalnya ada, tiada nilai, tiada catatan. Kalau ada nilai, kena rekod. Dan seterusnya, apa yang kita beli secara hutang tu, kita akan bayar dia pada, tapi tarikh kena pastikan. Okey, yang ini selalu orang terlepas pandang. Okey, sebabnya dia melibatkan pengiraan hari. 5 hingga 14 hari bulan, dia tak melibatkan 10 hari lagi. Maka dia dapat diskaun. Okey, habis. Habis untuk topik yang untuk belian. Untuk belian. Dan sekarang ni kita akan tumpukan kepada yang seterusnya, iaitu jualan. Yang tadi belian, yang ini jualan. Okey? Jualan. Okey? Kita mulakan dengan November 16. Jual 12 unit komputer secara kredit. Ada kredit juga ni. Bila ada kredit, dia akan ada syarat ni. Biasanya lah. Kepada syarikat Dahlia bernilai 48,000. FOB titik perkapalan juga. So, bila FOB titik perkapalan, pembeli yang akan cover. So, kita penjual takkan ada apa-apa info berkenaan kos angkutan lah. Okay? Dan ini maklumat lain. Ini ialah maklumat kos. Bukan kos angkutan. Ini ialah kos barang. Kos barang. Jadi, kalau tadi nilai kita jual ialah 48,000. Kos 48,000 ni ialah cuma 24,000. 50% lah up. Kan? Untuk jual. Jadi macam mana nak rekod menggunakan sistem inventory berterusan. Okey, untuk November 16. Okey, untuk November 16 ini melibatkan kita punya penjualan. So, apa yang kita nak jual ialah kita kena jual pertama sekali dia buat secara kredit. Debit ABT. ABT ialah akaun belum terima ataupun yang biasa dengan satu lagi term, nama dia penghutang. Debit ABT, kredit jualan. Dah bukan hasil nampak. Yang ini apabila kita ni dipanggil jualan. Debit ABT, kredit jualan. Berapa banyak? 48,000. Tetapi dalam kes ini kita menggunakan sistem inventory berterusan. Kaedah sistem inventory berterusan untuk merekod. Jadi dia ada lagi satu catatan tambahan, iaitu kita kena mengiktiraf debit kos barang dijual ataupun KBDJ. Kos barang dijual. Yang tadi yang saya baca tadilah yang 50% tu kan. Jadi kos barang dijual ialah sebanyak 24,000 dan kreditkan inventory sebanyak 24,000. Okey? So ini yang kita kena rekod kalau berlaku jualan menggunakan sistem inventory berterusan. Ada 4 line. Satu kena rekodkan berkenaan jualan. Satu lagi kena merekod berkenaan dengan kos. Dua-dua kena rekod. Okey, seterusnya. Stop ni kalau siapa tak faham boleh tanya terus. Okey, seterusnya ialah November 18. Daripada jualan yang kita telah buat kepada syarikat Dahlia, syarikat Dahlia pulangkan 1 unit komputer. Nilai dia RM3,800. Nilai RM3,800 ini ialah harga jual kita. Jadi nilai kos dia ialah RM1,800. Jadi kena ada dua-dua juga catatan. Pertama ialah kita nak merekod pulangan jualan. So November 18 kita kena merekod pulangan jualan. So debit pulangan jualan. Sebanyak mana? RM3,800 dan kita akan kreditkan kita punya ABT iaitu sebanyak RM3,800. Okey? Bila dalam kes inventory berterusan ni,
kalau dalam berjualan, dia kena sentiasa tengok pada harga jual dan tengok pada harga kos. Jadi kena rekodkan juga pada satu lagi perekodan, iaitu kena debitkan inventory banyak 1,800 dan kreditkan KBDJ iaitu sebanyak 1,800. Dia ada dua partner dia. Satu ialah nak merekodkan pulangan jualan pada harga jualan. Satu lagi kena rekod pulangan jualan pada harga kos. Ini dia punya rekod. Kau boleh nampak Seterusnya ialah kita kena tengok berkenaan dengan November 25 So November 25 terima bayaran. Bila tadi bayar, kalau tadi bayar kan, yang ni terima bayaran. Apabila terima bayaran, sekali lagi kita kena cek dulu 16 ke 25 ini. Tempoh dia ingat kredit kita ialah 1, 10 and 30. Maknanya kalau bayar, kawan tu bayar dalam masa 10 hari, kita kena bagi 1% diskaun pada dia. Okey? Jadi 16 ke 25 pun sama, 9 hari sahaja. So bila 9 hari, maka kita kena rekodkan diskaun 1%. 1%. Alright, boleh nampak Okey, jadi kita sama juga macam kes tadi, kita kena trace dulu kita punya hutang tadi tu. Hutang ABT kita pada peringkat awal ialah 48,000. So 48,000, lepas tu kita buat pulangan sebanyak 3,800. So kena tolakkan dulu dengan 3,800. So kita akan dapat berapa ni? 44,200. So kita akan bagi diskaun pada perniagaan ini sebanyak 1%. 1%, yang ni senang kira, iaitu 442. Okey. So bila macam mana nak rekod kalau dalam keadaan ini, iaitu pada November 25. Okey, November 25 kita kena rekodkan pertama sekali ialah kena debit ABT. Bukan debit ABT. Debit ABT kita tambah. Kita kan terima duit debit tunai. Lepas tu kita kena debitkan diskaun yang kita beri kepada kita punya pelanggan. Diskaun jualan nama dia. Diskaun jualan. Dan kita kena kreditkan ABT. Bila terima bayaran, kredit ABT. ABT kita berapa? 44,200. Okey, kita kena ambil yang 44,200. Ini ialah selepas kita tolakkan pulangan. Diskaun 442 sebab kita bagi diskaun. So duit yang kita terima tak bolehlah banyak 44,200. Baki dia berapa? Tolong kira. Apa? 43,758. 43,758. Itu bagaimana nak merekod. Okey. So ini belum habis lagi. Saya akan tunjukkan lagi beberapa perbezaan bagaimana nak merekodkan. Jadi untuk perekodan belian dan jualan, kita kena buat macam ini. Dia agak panjang sikit Padahal dua saja kita buat. Dua transaksi melibatkan belian dan jualan saja. Dan dia cuma kita menjangkakan bila kita beli, kita akan ada pulangan, akan ada bayaran dan kita akan boleh terima diskaun in case. Yang ini saya bagi dalam bentuk yang komplit lah. Okey. Dan satu lagi ialah jualan. Apabila jualan pun sama. Bila kita jual barang, maka kita akan expect ada orang pulangkan barang dan orang akan bayar, sama ada dia bayar dalam tempoh yang dapat diskaun ataupun dia dalam tempoh yang tidak dapat diskaun. Jadi kita kena berhati-hati apabila jawab soalan yang begini. Okey. Habis. So tapi belum habis takat tu dulu. Jadi apa bezanya dengan perkhidmatan? So sebelum ini bila kita lihat kepada perkhidmatan, kita akan compare dengan perkhidmatan sikit. Tapi sebelum saya nak pergi perkhidmatan tu, lepas kita rekod, kita akan
postkan dia ataupun pindah catat ke dalam ledger am. Jadi untuk pindah catat ni saya tak gunakan semua. Kalau dulu kita belajar kita akan tengok semua setiap akaun. Dalam kes hari ni saya akan post hanya yang melibatkan jualan. Okey, melibatkan jualan dan KBDJ sahaja. Okey, yang lain-lain tu kena buat. Tapi dalam hari ni punya kes, saya akan tengok dua ni sahaja. Kerana apa? Nanti ada sebabnya. Okey, so kita kena post dulu. Jadi kita tengok jualan ada satu saja jualan. Kalau kita notice jualan cuma ada satu saja iaitu pada November 16. So bila 16 ni macam mana cara kita nak post? Masih sama. Kita namakan dia jualan. Tarikh dia akan ada baki, akan ada kredit, akan ada debit. Yang ini berlaku pada November 16. Jualan ini dibuat dengan menggunakan ABT iaitu sebanyak 48,000. So baki kita ialah 48,000. Itu sahaja. Dan seterusnya ialah kita kena buat KBDJ ataupun kos barang dijual. Saya ulang lagi. Kos barang dijual. Itu KBDJ. Okey. Sama juga kos barang dijual ni kita kena ada baki, ada kredit, ada debit. Okey. So kita tengok kepada transaksi. Pertama sekali berlaku pada 16 November menggunakan inventory. Iaitu November 16 inventory. Kita ada rekodkan KBDJ kita sebanyak 24,000. So baki dia ialah 24,000. Tetapi KBDJ ini ada, tengok lagi akan keluar KBDJ lagi di sini kan, iaitu sebanyak 1,800 berlaku pada November 18. So pada November 18 inventory iaitu ada 1,800 pulangan. So 24,000 tolakkan dengan 1,800. Kita akan dapat 22,200. Okey, ada dua ni saja. Yang lain-lain pun kena buat. Kalau ikutkan post ni kita kena buat untuk inventory, untuk ABB, untuk tunai. Apa lagi? Itu sajalah. Dengan ABT satu lagi kan, ABT. Dengan diskaun. Semua kena buat lah. Cuma dalam kes hari ni kita tak mau selesaikan semua. Kita nak cuma tengok perbezaan. Okey, apa yang membezakan antara yang kita belajar sebelum dengan hari ni? Yang membezakannya ialah bagaimana hanya penyata pendapatan komprehensif yang akan berbeza. Sebelum ini kita belajar perkhidmatan. Apabila kita belajar perkhidmatan, semasa kita belajar perkhidmatan, bagaimana kita merekodkan kita punya untung, iaitu kita akan dapat hasil dan kita terus tolakkan kepada belanja-belanja yang ada. Kan biasanya kita buat katakan belanja 1, belanja 2, belanja 3, total. Okey, kita akan dapat, kita tolakkan dengan total belanja, kita akan dapat dipanggil sebagai untung bersih. Itu sebanyak ni. Inilah untung bersih. Tetapi hari ini kita akan belajar satu lagi dipanggil ni iaitu perdagangan. Jadi apa yang membezakan perdagangan dengan perkhidmatan ialah pertama sekali dia melibatkan jualan. Okey, so jualan ini mana kita nak rujuk? Jualan ini kita rujuk ke atas ni lah. Kita dah kira jualan kita ialah 48,000. Jadi jualan 48,000 ini dia ada tambahan kepada yang sebelum ini. Yang sebelum ni kita terus tolakkan kepada belanja. Kali ini kita kena tolakkan dulu dengan yang namanya KBDJ. Dia tak ada pecahan Dia terus je satu. KBDJ
terus dia dapat jumlah iaitu sebanyak 22,200. So, kita tak dapat lagi untung bersih, kita akan dapat dipanggil untung kasar. So 48,000 tolak dengan 22,200, 48,000 tolakkan dengan 22,200, kita akan dapat 25,800. Ini ialah untung kasar. Lepas tu barulah kita tolakkan dengan belanja. Jadi cuma belanja dalam kes hari ini kita tak ada belanja kan. Jadi saya ambil je lah, katakan belanja sama. 2 kita ada belanja. Yang ketiga, so total dia ialah 333. So barulah kita akan dapat sama juga. Akhirnya dapat untung bersih juga. Cuma dalam kes ini untung bersih kita tak tahulah sebab kita cuma tengok untuk jualan dan belian sahaja. Kita abaikan yang lain. Iaitu belanja-belanja kita tak ada rujuk dalam tu. So tak dapat lah. Okay, boleh faham So itu dulu untuk kita punya perakaunan perdagangan. So sekarang ni kita take break. Take break selama berapa minit? 10 minit boleh? Belum sir. 10 minit 10 minit lah, boleh lah ambil minum dulu ke mana-mana. Saya akan rehat sekejap 10 minit 3.55 kita akan start balik. Okey. Minta maaf saya terlupa nak merekod. Jadi saya ulang sikit lah. Kita akan teruskan kita punya pembelajaran ini ialah kita akan tengok kepada satu tajuk iaitu pelarasan. Jadi pelarasan ini ialah suatu benda yang akan berlaku tak kira dia perkhidmatan ke dia perdagangan, pelarasan akan tetap berlaku. Dan pelarasan ini akan berlaku pada setiap hujung bulan. Kebiasaannya. Jadi apakah item-item yang kita perlu laraskan apabila setiap hujung bulan? Pertama sekali ialah item yang melibatkan susut nilai. Yang kedua ialah item yang melibatkan prabayar. Jadi prabayar ini kalau kita terlebih bayar, kita buat subscription macam contohnya sewa ke, kita bayar dulu 3 bulan terawal. Jadi kita kena buat pelarasan setiap bulan untuk mengurangkan nilai prabayar tersebut. Yang ketiga ialah yang melibatkan belum bayar. Ada belanja-belanja yang kita mesti iktiraf pada setiap bulan. Walau bagaimanapun, macam mana dia boleh jadi belum bayar? Katakan bulan dia punya belanja itu berlaku pada bulan tersebut. Tetapi kita nak membayar belanja tersebut pada bulan berikutnya. Maka kita kena wujudkan belum bayar. Yang keempat, melibatkan hasil. Iaitu kita panggil hasil belum terperoleh. Apa maksud hasil belum terperoleh? Hasil itu telah kita terima duitnya. Duit dah terima. Tapi kita belum buat lagi kerja-kerjanya. Sama juga dengan tapi yang ni hasil terperoleh dia lebih menjurus kepada perkhidmatan sajalah. Biasanya jualan ni bukan kira macam tu. Untuk jualan dan belian tidak terlibat hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ni ialah untuk perkhidmatan. Perkhidmatan ni contohnya dia bayar dulu. Contohnya consultation Untuk consultation kita bayar dulu belanja berapa jumlah consultation tersebut. Tetapi consultation tersebut diberi pada hari yang berbeza ataupun bulan yang berbeza. So kita kena iktiraf dia dulu sebagai hasil belum terperoleh sebelum kita rekod dia sebagai hasil kemudiannya. Seterusnya ialah yang kelima, melibatkan bekalan. Maknanya bekalan pejabat. Apa maksud bekalan pejabat? Bekalan pejabat ialah pembelian-pembelian alatan yang kecil-kecil. Contohnya macam stationery, kertas, benda yang kecil-kecil yang kita gunakan di pejabat. Okey, yang itu dipanggil sebagai bekalan pejabat. Biasanya syarikat akan beli secara banyak dulu. Mungkin dia beli secara banyak dan digunakan secara sikit-sikit pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Jadi
kita perlu merekod. Apabila pembelian dia beli, kita akan rekod dia sebagai bekalan pejabat, masukkan dalam aset. Lepas tu kita akan gunakan dia sikit-sikit dan kita akan lupuskan sikit-sikit. Bila kita lupuskan tu maknanya kita anggap dia sebagai belanja. Ini ialah libatkan pelarasan. Mungkin secara teoretikalnya kita tak nampak lagi dan kita akan gunakan kes baru kita akan boleh faham apa yang kita buat. Jadi ini juga melibatkan catatan catatan juga. Jadi kita akan tumpukan kepada kes LDK, latihan dalam kelas 2.1, iaitu yang melibatkan pelarasan. Okey, pelarasan ini ialah kita akan buat catatan, dipanggil catatan pelarasan. Okey, catatan pelarasan ini boleh berlaku bersamaan dengan catatan jurnal ataupun dia boleh asing sebagai catatan pelarasan. Tengok keadaan. Okey. So kita tengok kes. Okey, kes kita ialah kes boleh nampak kes ni. Okey, kes ni ialah berkenaan dengan perniagaan sewa perabot perkakas Rama, sebuah perniagaan perseorangan milik Encik Ramasamy di Pekan Kok Diang. Okey, yang ini bukan minta maaf, bukan perekonomian perdagangan. Saya eja pun tak betul ni, per-AKK. Okey, silap. Dia bukan melibatkan perekonomian perdagangan. Dia ialah perakaunan. Dia ialah perakaunan perkhidmatan. Contoh ni ialah contoh perkhidmatan. Dia boleh dua-dua Perdagangan pun boleh, perkhidmatan pun boleh. Dua-dua akan ada pelarasan. Okey, kita baca dulu. Perniagaan sewa perabot perkakas Rama adalah sebuah perniagaan perseorangan milik Encik Ramasamy di Pekan Kok Diang. Berikut ialah imbang duga belum terlaras bagi perniagaan ini pada tahun berakhir 31 Disember 2019. Okey, jadi dia ada, ini dia punya senarai. Akaun-akaun yang dia ada, kita dah pernah buat sebelum ni imbangan duga. So yang ini kita skip, kita punya yang pertama, yang kedua kita skip, dia dah ada imbangan duga. Daripada imbangan duga ni pun boleh dibuat soalan. So soalan dia ialah, berikut ialah maklumat tambahan yang diambil kira dalam perniagaan imbang duga di atas yang diberikan oleh Cik Tan kerana akaun Ramasamy pada 1 Januari 2020. Dia rekod 1 Januari 2020, tetapi ini untuk ujung bulan transaksi-transaksi yang telah berlaku pada 2019. Okey, yang ni saya betulkan sikit. Yang ini bukan 1999, iaitu 2019. Okey. So pertama sekali ialah melibatkan insurans. Okey, insurans ini ialah cerita berkenaan dengan prabayar. Jadi kita kena hubungkan dengan input yang ada di atas ini. Yang mana melibatkan insurans. Iaitu dia mesti melibatkan maklumat insurans prabayar. Iaitu sebanyak 1,200. Dan dia maklumkan di sini bahawa insurans yang luput sepanjang tahun 2019 ialah 790. Okey, bagaimana nak merekodkan benda ni? Kita kena faham dulu Kita faham dulu apa istilah-istilah apa yang digunakan. So yang itu digunakan melibatkan, yang pertama melibatkan insurans. Okey, baki insurans ialah insurans prabayar. Baki insurans prabayar, iaitu sebanyak 1,200. Okey, 1,200. So, tapi yang telah diluput, yang telah digunakan, yang telah dibelanjakan, hanya yang telah dibelanja ialah 790 saja. Jadi ada dua info ni, jadi kena berhati-hati mana nak rekod. Jadi dalam kes ini, yang ini straightforward punya soalan senang. So kita terus je debitkan belanja insurans sebanyak 790 dan kreditkan
insurans prabayar sebanyak 790. Itu yang pertama. Okey. Kita tengok yang kedua. Maklumat yang kedua ialah berkenaan dengan akaun utility. Okey, boleh tengok kepada akaun utility. Akaun utility bulan Disember sebanyak 120 belum dibayar. 120 belum dibayar. Ya, so ini ialah pelarasan isu yang kedua ialah isu belum bayar. Okey, bagaimana nak menyelesaikan 120 iaitu utility. So, dalam kes ini yang kedua ialah berkenaan dengan utility. Okey, utility. Utility ini belum dibayar. Kalau nak rekod, so kita kena terus rekodkan dia. Debit, belanja, utility. Kena rekod. Sebab belum rekod lagi kan. Belanja utility itu sebanyak 120 tetapi belum dibayar. Jadi bila belum dibayar, kita kena wujudkan satu lagi akaun, nama dia utility belum bayar. Iaitu sebanyak 120. Itu saja. Okey, next. Ketiga ialah dia nyatakan susut nilai. Ini susut nilai pula. Susut nilai bagi perkakas ialah 5870. Manakala susut nilai bagi perabot, so ada dua. Satu perkakas, satu ialah perabot. Satu 5870. Satu lagi ialah 9200 setahun. Okay, so dia buat secara tahunan pun boleh, tak ada masalah. Dah habis ruangan. Okay. Okay. Yang ketiga, melibatkan susut nilai. So, susut nilai pun kita rekod secara terus. Debit, belanja, susut nilai. Satu je, belanja susut nilai. Iaitu sebanyak berapa tadi? 5,870. Dan kita perlu kreditkan susut nilai terkumpul. Untuk apa? Perkakas yang mula-mula. Iaitu berapa? 5870. 5870. Dan yang kedua ialah debit. Sama juga belanja susut nilai 9,200. Dan kita kreditkan susut nilai terkumpul. Yang kedua ni ialah untuk perabot. Okey, sama juga sebanyak 9,200. So habis. Itu saja yang kita kena rekodkan. So ada dua item yang kita belajar. Debit belanja susut nilai dan kredit susut nilai terkumpul. Kita tengok yang keempat. Doktor. Ya. Nak tanyalah. Kan untuk soalan nombor 3 tu untuk yang susut nilai tu kan. Kita ada dua item. Satu perkakas, satu perabot. Macam contoh kan kalau kita tak tulis kad kredit tu, kita tulis kredit perabot dengan perkakas saja. Pun Macam boleh. kita tak tulis lah macam kredit susut nilai terkumpul tu. Tak apa ke? Oh, tak boleh, tak boleh. Oh, memang kena tulis jugalah. Dia mesti kena tulis susut nilai terkumpul. Dia satu item. Oh, maknanya kena tulis kredit susut nilai terkumpul untuk perkakas. Lepas tu kat bawah tu sama juga untuk perabot. Ya, betul. Oh, kalau tertinggal tu memang kosong makan lah. Tak dapat makan. Tak dapat makan. Okey. Terima kasih, Doktor. Seterusnya ialah yang keempat. Yang keempat, kita tengok yang keempat iaitu hasil sewa sebanyak 1,030
yang telah diterima pada 31 Disember telah tidak direkodkan. Okey, telah tidak direkodkan. Jadi ini ialah kita kena rekodkan hasil belum terperoleh. Kita telah rekodkan hasil sewa. Hasil sewa itu telah kita beri tetapi kita tak rekodkan. Jadi apa yang kita kena buat ialah yang ini ialah hasil belum terperoleh. Jadi macam mana kita nak rekodkan? Iaitu kita kena debitkan hasil belum terperoleh. Kita habiskan dia sebabnya hasil telah diberi. Tetapi hasil sewa belum direkodkan. Jadi hasil sewa kita rekodkan kemudian. Iaitu sebanyak berapa? 1030. 1030. Ini hasil terperoleh. Jadi ada semua apa yang saya nyatakan. Dan yang terakhir sekali ialah yang akhir sekali, akaun belanja sewa termasuk amount 440 untuk sewa bulan Januari. Yang ini pula melibatkan dia dia sepatutnya merekodkan belanja sewa prabayar, tapi dia tak rekodkan. Jadi kita kena tambahkan balik sewa prabayar. Prabayar juga. Jadi untuk yang kelima, ini ialah melibatkan prabayar. Jadi apa yang kita kena buat ialah dia kata sebanyak 440 tu dia telah anggap dia semua sebagai belanja. Jadi kita kena terbalikkan dia lah. Jadi kita kena rekodkan dia debit sewa prabayar dan kita akan kreditkan belanja sewa. Kita terpaksa kurangkan balik. Selalunya kita rekod belanja dulu, kita kurangkan sewa prabayar. Kita kurangkan prabayar macam contohnya insurans. Kalau insurans, kita debitkan belanja, kita kreditkan insurans prabayar. Dalam kes yang kelima ni, dia telah rekodkan semua sebagai belanja. Walhal, dia bukan semua belanja. Dia ialah sebahagiannya sewa prabayar. Jadi kita kena wujudkan balik akaun prabayar. Jadi kat sini accounting tu dia agak keliru sikit. Dia susah kat situ je. Okey, kita kena betul-betul faham apa konteks yang dia minta. Okey, 440. Jadi selepas kita siap benda ni, barulah kita akan buat imbangan duga terlaras. Yang awal tadi tu dia imbangan duga belum laras. Jadi kita kena laraskan semula imbangan tersebut. Okey. Jadi next, selepas kita buat, biasanya kita kena buat imbangan duga terlaras dulu. So imbangan duga terlaras. Okey, imbangan duga terlaras ni, imbangan duga sama kita kena kekalkan debit kredit tersebut. So kena ada debit, kena ada kredit. Jadi kita kena masukkan line by line. Jadi masukkan line by line ialah yang semua yang terlibat dengan di atas ni. Transaksi yang di atas lah. Jadi kita tengok balik soalan. Kita salin je semula. Insurans, mula-mula tunai. Okey, tunai. So tunai kita ialah sebanyak 3,500. Tidak ada apa-apa. Tunai tak kacau And then yang kedua ialah akaun belum terima. Akaun belum terima pun tak ada apa-apa. ABT tidak ada apa-apa perubahan. Iaitu sebanyak 2,400. Juga tidak ada apa-apa perubahan. Seterusnya ialah insurans prabayar. Okey, insurans prabayar ada perubahan. So kalau ada perubahan saya tukar warna sikit. So insurans prabayar ada perubahan. Apa maksud perubahan ialah mula-mula nilai dia ialah 1,200. Kita telah belanjakan sebanyak 790. So kita kena cari baki dia saja. 1,200 tolak 790, 410 ringgit. Yang ini ada kesan. Okay. So kita tengok yang seterusnya.
perkakas. Perkakas aset. Okey, sorry. Tak boleh guna yang ni. Okey. Kita pakai warna. So perkakas tidak ada perubahan So ambil saja perkakas kita jumlahnya ialah 31,400. Selepas itu yang ini baru nampak ada susut nilai terkumpul. Tengok tadi yang ada kawan kita tanya tadi. So dia ada item susut nilai terkumpul perkakas. Jadi tadi kalau salah dia salah. Okey, yang ini ada perubahan. Iaitu susut nilai terkumpul untuk perkakas. Jadi macam mana nak kira? Pada awalnya ialah Allah, tulisan saya sebenarnya bengek. Padam sikit lah. Sebab nak letak dalam YouTube, malu. Okey. So ada susut nilai terkumpul. Dah pendek sikit. Susut nilai terkumpul perkakas. Nilai dia ialah 17,600. 17,600 tambahkan dengan apa yang kita rekodkan di atas. Iaitu sebanyak 5870. 5870. So, cuba tambahkan 17,600. 23470. 23470. Kosong. Alright. So, seterusnya ialah perabot. Perabot 47,300. So, perabot tidak ada apa perubahan. 47,300. Okay. Perabot. And then okay. SNT perabot. Ada tambahan. So SNT perabot kita ialah pada peringkat nilai dia 23,000. So 23,000 tambahkan dengan 9,200. So tambahkan sajalah. 002 9 campur 3 12 32,200. Okey. Okey, seterusnya akaun belum bayar. So akaun belum bayar pun tak ada apa-apa yang kita sentuh kan. So dia akaun belum bayar 6,800. Lepas tu modal pun tak ada. Modal dengan ambilan tak ada apa-apa salinkan saja. Modal dengan ambilan sama banyak. Okey. Modal 18,710. Ambilan 18,310. Okey, check betul. 18,710, 18,310. Hasil sewa ada. Okey. Hasil sewa ada Hasil sewa kalau kita tengok nilai awal dia ialah 74,700. Kita kena tambahkan dengan hasil sewa yang kita rekod kat atas ni, hasil sewa ni iaitu sebanyak 1030 tambahan. So jumlah dia ialah 230 75730. 75730. Okay. And then sambung lagi. Belanja gaji dengan belanja sewa. Okey, belanja gaji, belanja sewa macam ada ni. Belanja gaji.
So, belanja gaji tidak ada apa-apa perubahan. So, belanja gaji kita 26,500, tak ada apa-apa perubahan. Okey, tapi untuk belanja sewa ada perubahan sikit. Belanja sewa Belanja sewa ada perubahan. Belanja sewa kita mula-mula dia ialah 5,700. Tapi kena ingat bila kita tengok dalam kita punya nota tu, belanja sewa kita kreditkan dia. Mana kalau kredit kita kurangkan belanja sewa kita, iaitu sebanyak 440. So tolakkan dengan 440. So kita akan dapat yang ini sebanyak 7 tolak 4, 3,240 lah. So dapat 5,260. Okey, 5,260. Seterusnya, belanja penyelenggaraan. Saya salin je dulu Saya salin dulu mana yang ada tu, saya salin je semula. Belanja penyelenggaraan 3,100. Lepas tu belanja utility. Belanja utility macam ada tambahan kan. Belanja utility tadi ada tambahan. Belanja 120 kan. Belanja utility daripada 1,400 tambahkan dengan 120. Dapat 1,520. Okey, 1,520. Habis? Habis. Okey. Belum ambil lagi Habis di sini saja. Kita dah salin semua yang ada sana. Baru kita akan tengok yang atas, yang mana yang tak tertulis, kita kena tulis. Okey, kita tengok daripada atas. Insurans prabayar. Insurans prabayar. Tadi kita dah rekod kita dah kira. Belanja insurans, belanja insurans belum dimasukkan. Insurans prabayar kita dah kira. Okey. Insurans prabayar kita dah kira. Tapi yang kita belum pasal apa dia naik atas. Jadi yang belum masuk ialah belanja insurans. So kita kena rekod belanja insurans. Belanja insurans sebanyak berapa? 790. Okay, next. Selepas belanja insurans, belanja utility dah kira dah tadi, tapi utility belum bayar, dia kredit Ni bahagian kredit. Belum kira. So kira masukkan. Utility belum bayar. Yang ini sebelah kredit. Iaitu sebanyak 120. Seterusnya. Utility dah kira. Susut nilai. Belanja susut nilai. Susut nilai terkumpul dah. Kan? Susut nilai terkumpul dua-dua dah. Belanja susut nilai yang belum. Belanja susut nilai nama sama. Bila nama sama, tambahkan saja. Okey. So kita kena tambahlah. Belanja susut nilai 5,870 tambahkan dengan 9,200. Berapa? Tolong tambah. 15070. 15070 Betul. So belanja susut nilai, tulisan saya buruk sikit lah Belanja susut nilai, lepas tu hasil sewa dah. Hasil belum terperoleh yang belum, dia bagi debit. Hasil belum terperoleh So kita kena rekodkan. Okey. Hasil belum terperoleh, iaitu debit 1030. Belanja sewa dah rekod tadi. Yang belum rekod ialah sewa prabayar berbaki debit. So kena rekod sewa prabayar. Last ni. Okey. Sewa prabayar.
iaitu sebanyak 440. Okey. Sekarang ni saya minta semua orang tolong kirakan jumlah yang ada di skrin saya ni. Jumlah dia mesti balance. Nampak tak? Jelas tak? Okey. Tolong kira. Kira belah debit dan kira belah kredit. Apa dia? Tak dengar. 157,030. Ini sebelah debit Betul, sama-sama doktor. Sama kredit pun sama. Betul lah maknanya. So 157,030 dua-dua sama. So kita akan dapat lah. So maknanya yang ini ialah imbangan duga terlaras. Buruk sikit tulisan saya ni tapi tak apa, masih boleh dibaca. So nanti boleh rujuk lah Okey. So kita habis dulu bab untuk pelarasan. Itu saja pelarasan sebenarnya. Kita belum gabung-gabungkan dia. Bila gabung-gabungan sikit. Accounting ni dia bila gabung-gabung yang penat. Okey. Bila dia duduk seorang-seorang dia ni macam okey je. Senang je soalan ni kan. Okey. Setakat tu dulu. So 4.5. Tadi kita mula 3.55, 4.5. 4.5, rehat lagi. Okey. Asar. Dah masuk waktu asar. Oh, bagus. Kalau ni kita rehat sekejap semayang asar boleh? 15 minit. Ya? Boleh doktor. 15 ke 20 minit kita rehat sekejap. Nanti 4.50 kita masuk balik. Boleh Boleh. Untuk belajar satu lagi yang terakhir, perekonomian pengurusan. Boleh rehat dulu semua orang? Terima kasih doktor. Okey. Okey. Saya dah resume. Perekonomian perkilangan ni saya share dulu Okey, so kita akan sambung seperti yang saya beritahu tadi. So kita akan tumpukan kali ni kita akan tadi kita telah mulakan dengan perkhidmatan pada pertemuan pertama. Selepas itu kita tumpukan kepada perdagangan dan alhamdulillah kita dah selesai untuk perdagangan. Dan kali ini jenis jenis-jenis perniagaan. So ini ialah jenis perniagaan pertama lah. Doktor tak ada slide doktor? Oh ada. Tak tahu. Saya tak share Oh Allah. Tak share pula pada petang-petang. Okey, yang itu jenis perkhidmatan yang pertama. Yang kedua ialah perdagangan dan kita akan juga fokus kepada yang ketiga iaitu jenis yang ketiga perkilangan. Okey. Siapa tu? Sapuan. Okey. Okey. Saya akan sambung balik. Okey.
So perkilangan. So dalam perkilangan ini apa yang kita akan tumpukan seperti yang saya maklumkan tadi. So kita akan tumpukan kepada 3 benda iaitu BM bahan mentah, buruh langsung dan satu lagi ialah overhead. Jadi apa yang kita akan pelajari ialah bagaimana nak merekodkan perkilangan dulu, penyata perkilang dulu. Kita tengok dulu bahan mentah dia, kita tengok dulu buruh langsung dia. Baru kita akan sediakan penyata pendapatan yang melibatkan perkilangan ini. Dia ada kaedah nak buat. So kita akan belajar yang itu. So, kita akan menggunakan, saya ada share juga perekonomian pengurusan sebelum ni. Okay, jadi perekonomian pengurusan itu saya akan, kita akan cuba buat step by step. Bagaimana nak menguruskan latihan yang ketiga ini. Okay, boleh rujuk kepada latihan kita yang ketiga tu. So saya akan buat solution ya. So, bagaimana kita nak buat solution untuk solusi LDK yang ketiga, iaitu perakaunan perkilangan. Okey. Sekejap saya jawab telefon sekejap. Zul, saya tengah ada kelas Zul, nanti saya akan call semula. Okay, nanti call semula. Okay. So macam mana kita nak buat perakaunan perkilangan ini? Kita tengok kepada kita punya latihan dulu Okey, latihan kita saya akan tutup yang ini. So kita akan buka kepada yang ketiga ini. Ini contoh soalan. Dan kebanyakannya memang macam ni je soalan dia, tak beza. Jadi apa benda yang kita kena tahu ialah maklumat-maklumat yang ada dalam soalan seperti perakaunan pengurusan ini. Jadi maklumat-maklumat yang ada ini ialah antaranya ialah maklumat inventory. Jadi inventory ini pun dipecahkan kepada 3 jenis inventory. Okay, and then dia akan ada maklumat berkenaan dengan bahan mentah, ada maklumat berkenaan buruh langsung, dan dia ada juga maklumat-maklumat berkenaan dengan belanja-belanja yang melibatkan belanja jualan, belanja pentadbiran dan juga belanja yang dinamakan belanja perkilangan. Jadi kita kena berhati-hati dalam memilih. Ada juga dalam beberapa keadaan dia nyatakan belanja itu belanja umum tetapi ada pecahan dia. Satu belanja umum tu untuk kilang, satu belanja untuk kilang. Satu untuk pejabat, satu untuk kilang. Jadi kena berhati-hati. Contoh yang ini dia telah agih siap-siap. Jadi saya tak apa, semua orang masih belum tahu lagi apa maklumat yang akan dilihat. Jadi kita tengok dari segi format dan kita cuba slot in apa yang perlu kita isi dan kita cari dalam maklumat tersebut. Okey. So pertama, seperti yang saya maklumkan tadi tu, apabila kita bercakap dengan perkilangan ini, kita kena sediakan satu penyata. Jadi penyata itu juga kena ada nama. So nama dia ialah kita kena ni Kilang Sukaramai Sdn Bhd. Okey. Penyata ini kena bermula dengan nama Cukup tak ruangan dia? Saya rasa cukup kot. Okey. So kita akan namakan dia Kilang Sukaramai Sdn Bhd. Penyata barang. Tulis tajuk ni tajuk yang kalau dia ada soalan dia punya tajuk ni saja ada markah. Okey. Bagi tahun berakhir dia akan terus tarikh. Tarikh dia ialah 31 Disember 2018. So 31 Disember 2018. Okey, ini tajuk. So seperti yang saya terangkan tadi tu, mula-mula sekali kita kena lihat kepada maklumat bahan mentah. Apa formula dia? Mula-mula kita kena dapatkan maklumat inventory
awal, bahan mentah ni saya buat BM lah. BM tu bahan mentah lah. Inventory awal, BM. Tambahkan dengan belian, BM. Dan tolakkan dengan inventory akhir, BM. Yang ini saya pun hafal. Kalau saya kena hafal, you all pun kena hafal lah. Baru boleh selesaikan masalah ini. So, mari kita tengok soalan. Dia mula-mula nak tanya inventory awal bahan mentah. So, bahan mentah ni ataupun nama lain, bahan mentah ini juga boleh dipanggil sebagai bahan mentah bersamaan dengan bahan langsung. Kadang-kadang dipanggil juga sebagai bahan langsung. Bahan mentah ataupun bahan langsung. Okey. So, apa tadi maklumat yang kita kena tahu? Pertama sekali ialah berkenaan dengan inventory bahan mentah. Ini info yang kita dapat dari tu. Info bahan mentah ada dua. 1 Januari, satu lagi ialah pada 31 Disember. Di sini kita dapat maklum yang 1 Januari ini confirmlah dia awal. 31 Disember itu ialah akhir. So ingat jumlah dia 10,000 dengan 12,000. So boleh isi tempat kosong? Boleh. So bila kita dah hafal, kita isi tempat kosong lah. Awal 10,000 dan akhir 12,000. Bila 12,000 ini oleh kerana dia tolak, kita kena letak dalam kurungan lah, dia tolak. So selesai maklumat yang tu. Jadi cari lagi maklumat yang lain. Maklumat yang lain ialah dia nak cari belian bahan mentah. So, saya tukar warna dia. Okey. Belian bahan mentah. So belian bahan mentah dah habis, inventory dah habis. So yang ini ada belian bahan mentah iaitu sebanyak 105,000. So masukkan sahaja dalam ruangan ini sebanyak 105,000. Kirakan dia 10 campur 105, 115 tolak 2 dapat 103,000. Ini ialah belian bahan mentah. So, yang kedua ialah kita kena lihat buruh langsung. Buruh langsung dia tak ada baki awal dan tidak baki akhir. Mana ada buruh langsung ni? Buruh langsung berapa banyak yang kita gajikan, itu ialah jumlahnya lah. So buruh langsung cari saja maklumat berkenaan buruh langsung. Buruh langsung pun ada di sini iaitu buruh langsung. Sebanyak berapa? 60,000. Yang ini kita dah ambil, ni dah kita dah ambil. So 60,000. Masukkan saja nilai 60,000. Okey. Bahan mentah campur buruh langsung, ini ialah jumlah dia ialah 163,000. Okey, untuk menghilangkan bosan ni, boleh tak you Google ke apa ni, cuba tengok maklumat bahan mentah kalau kita tambahkan dengan buruh langsung, itu dinamakan sebagai kos apa? Boleh tak? Okey, saya bagi sekejap saya bagi nota sikit. Saja nak menghilangkan bosan dah petang-petang. Tanya you all syok juga ni. Ada siapa-siapa boleh tolong cari dalam Google. Bahan mentah tambah buruh langsung, apa nama dia? Okey. Nampak tak? Tak. Ada yang boleh jumpa? Kos prima Datuk. Oi, bagus. Tu zaman sekarang ni zaman mudah cari kan. Nama dia ialah kos prima. Kos prima ini maksudnya ialah bahan mentah tambahkan dengan buruh langsung. Kita akan dapat nama dia kos prima. Tukar warna sikit lah bagi dia lain. Kos prima. Okey. Seterusnya ialah kita kena tambahkan dengan overhead.
Okey, apa maksud overhead? Overhead ini ialah kalau dalam bahasa biasanya, overhead ini ialah belanja sebenarnya. Cumanya dalam pos perkilangan ini, belanja itu dipanggil overhead. Kalau dulu kita belajar masa perkhidmatan, hasil tolak dengan belanja. Belanja itu melibat belanja gaji, belanja utility, belanja sewa dan sebagainya. Dalam perkilangan, belanja itu dipanggil overhead. Dia bersamaan dengan belanja. Tapi ini ialah satu term yang digunakan dalam perkilangan. So kita pakai overhead. Jadi apakah tips untuk mencari overhead dalam soalan-soalan yang melibatkan perkilangan? Overhead ini satu tips dia ialah semua yang ada perkataan kilang. Ya, ada perkataan kilang. Jadi mari kita tengok soalan. Jadi bila kita tengok soalan ini, overhead ini yang mana yang ada, kita tahu dia belanja tetapi ada perkataan kilang. Maka itu ialah overhead. Contoh pertama, gaji pengurus kilang. Jadi gaji ini belanja. Kan ini ialah belanja. Belanja kalau ada nampak perkataan kilang, maka ini ialah overhead. Utility, belanja utility. Belanja utility juga ialah belanja. Tetapi apabila ada tulis kilang, ini ialah overhead. Tengok ada tak lagi yang lain? Yang lain-lain tak ada. So kita ada cuma dua overhead saja, iaitu overhead pengurus kilang dengan overhead utility kilang dalam kes inilah. Okey, maka kita kena masukkan overhead kita ada dua saja, iaitu pertama ialah gaji pengurus kilang, dan yang kedua ialah utility kilang. Berapa ribu? Kita tambahkan dulu, iaitu 35 dengan 15. 45,000. 50,000. Baik, 35 campur 15. Berapa? 10. 50. Ya, 50. Okey. So kita akan dapat yang ini ialah kos kita 163 tambah dengan 50. So kita akan dapat 213,000. Okey. So kalau kita nak tengok kos prima tambahkan dengan overhead akan dapat nama apa kos? Bagi Kos buat pengeluaran. ini. Kos pengeluaran. Oh. Hebat. Saya baru je nak suruh cari. Dah dapat. Kos pengeluaran. Ini ialah kos pengeluaran, iaitu 213,000. Tapi formula tak habis kat situ Formula dia ada lagi, iaitu kita kena tambah dengan yang dalam proses. Yang ini kita cuma kena tambahkan dengan inventory awal dan tolakkan dengan inventory akhir. Okey? So, kita kena tambahkan dengan inventory kerja dalam proses. Okey, kerja dalam proses, campurkan dia. Lepas tu tolakkan dengan inventory. Oh sorry, yang ini ada perkataan awal. Yang itu akhir. Kerja. Dia sebenarnya KDP KDP. Yang ni saya nak ringkaskan Okey. KDP. Sekarang kita cari maklumat tersebut. Maklumat dia ialah ada di sini. Maka yang tadi yang dah buat tu saya akan bulatkan. Yang ni kita dah ambil, yang ni kita dah ambil. Yang mana kerja dalam proses, ini ialah maklumat inventory kerja dalam proses. So kita akan ambil awal 6,000, akhir 4,000. Okey. So kita akan ambil 6 tambahkan dengan 6,000 dan tolakkan dengan 4,000. So kita akan dapat jumlah terakhir.
Maknanya 213 tambah dengan 6, 219 tolak 4, 215. So ini ialah, kalau yang terakhir ni nama dia ialah, ada siapa boleh tak bagi tahu? Ini ialah kos barang Ya. dikilang. Alright. So kita akan dapat nilai dia sebanyak 215,000. Okey, habis. Tapi maklumat ini tak habis sampai sini saja. Kalau kita tengok kepada soalan, pertama sekali dia minta kita buat penyata kos barang dikilang. Ini penyata barang dikilang. Dan dia akan minta kita buat satu lagi, iaitu kilang kilang tukar ramai sendirian berhad, penyata pendapatan. Ini yang seperti yang kita belajar sebelum inilah. Tapi saya ulang komprehensif. Cuma yang ini ada sedikit berbeza sebab kita akan menggunakan kaedah yang sedikit berbeza. Tapi untuk ini khas untuk yang dikilang saja. Okey, sama juga bagi tahun berakhir. Saya tak mau namakan kaedah tu. Jadi cuma tengok je lah. Nanti apabila ada penyata barang dikilang, ini je format dia. Tak ada yang lain 31/12/2018. Format penyata pendapatan komprehensif sama juga. Iaitu pertama sekali kena cari jualan. So dalam jualan kita ialah ini kita punya jualan. Kita tengok jualan yang terakhir iaitu 550,000. Jualan 550,000. Okey. Dan kita kena tambahkan dengan sama juga bukan tambah, tolak. Kita kena tolakkan dengan kos barang dijual. Okey. So formula untuk kos barang dijual ialah kita kena pertama sekali inventory awal. Yang ini dipanggil barang siap. Okey, inventory awal barang siap. Lepas tu kita kena tambahkan dengan kos barang dikilang. Dan tolakkan dengan inventory akhir. Barang siap saya buat BS BS, barang siap. So kita kena kena cari je apa maklumat dia. So, maklumat dia kita kena cari inventory barang siap. So 40,000 dengan 45,000. 40 dengan 45. Masukkan saja maklumat 40,000 dengan tolak 45,000. Dari mana kita nak dapat dengan kos barang dikilang? Apa saja amount yang kita dapat di sini. Salah pun tak apa. Dia akan dapat markah betul. Janji kita ambil daripada sini. Jangan ambil daripada kawan kita. Jangan ambil kawan, salah lah. Kena ambil apa yang kita tulis di sini. So, 215. Masukkan balik 215,000 di sini. Kita akan dapat kos barang dijual. Okay, BDJ 40 tambahkan 215 tolakkan dengan 45. Kita akan dapat berapa semua? Dapat 210 kan? Kita akan dapat 210,000. Ya, 210,000 kena tolak. So, seperti yang kita buat tadi tu,
apabila perdagangan, ini macam lebih kurang perdagangan, dah ada barang yang dah telah siap, lepas kita kilangkan, dia siap barang tu. Lepas siap barang tu kita boleh jual lah. So dia akan dapat dipanggil untung kasar. So untung kasar kita 550 tolak dengan 210 ialah kita dapat 340,000. Seperti yang saya kata tadi tu, kita kena tolakkan dengan belanja. So kita akan tengok maklumat belanja kita, apa maklumat yang ada. So apa yang belum bulat tu, itulah belanja lah. So kita ada belanja jualan 85 dengan belanja am dan pentadbiran 85 dengan 70. Kita ada belanja jualan 85,000 dan kita ada belanja am dan pentadbiran 70,000. Lepas tu kita ada belanja, sebabnya yang ini dia tulis utility pejabat. So kena ambil utility pejabat 5,000 dengan gaji pentadbiran 10,000. So utility pejabat 5,000 dan last sekali ialah gaji pentadbiran iaitu 10,000. So tambahkan semua ni 85 campur ni 90, 90, 100, 170,000. Okey, kalau 100,000 itu ialah jumlah belanja dan akhirnya ialah kita akan dapat untung bersih. So untung bersih kita baki dia lah 170,000. So kita telah dapat untung bersih. Maka habislah kilang. So penyata barang kilang ni bukan susah mana. Cuma soalan dia mungkin ada berubah-ubah yang lain. Cuma kena faham. Apa benda pun dia tanya, dia akan bagi dalam bentuk peratus ke dalam bentuk ni. Kadang-kadang soalan ditanya dalam bentuk begini. Saya sharekan kat soalan bawah ni lah. Okey. Contohnya ialah dia panggil utility. Macam hari ni, utility dia campur sekali. Akan ada juga bentuk-bentuk soalan yang dia asingkan. Dia kata utility, belanja utility ialah 80, utility tak sampai 80,000 kot. 18,000 contoh kilangan. Utility ialah 18,000. Tapi ada nota kat bawah ni. Dia nyatakan untuk kilang utility untuk kilang 80% dan untuk pejabat 20%. Kadang-kadang soalan bagi dalam bentuk macam ni. Jadi dia bukan macam tadi. Macam tadi dia lebih straight. Utility pejabat dia terus letak 5,000. Yang atas utility kilang 15,000. Terus je. Tapi kadang-kadang ada soalan dia bagi dalam bentuk satu ni saja. Utility. Dia bagi dalam bentuk maklumat tambahan. Untuk kilang utility 80%. Untuk pejabat utility 20%. Kena kira lah. So 18,000. Kena darabkan dulu 80%. Yang ini kita akan jadikan dia utility kilang. Dan yang satu lagi ialah 18,000 darabkan dengan 20%. Yang ini ialah utility pejabat. Itu sajalah trik-trik soalannya. Yang lain-lain sama je. Okey. Satu lagi yang ada trik mungkin susut nilai. Susut nilai pun sama. Susut nilai, belanja susut nilai, dia letak satu amount. Nanti baru dia bagi nota. Belanja susut nilai untuk kilang, berapa peratus. Belanja susut nilai untuk pejabat, berapa peratus. Macam tu je lah biasanya. Ini ialah trik-trik yang lain. Selain daripada itu, ini je lah soalan dia. Hafal dia punya step, hafal lah yang lain-lain. Okey. Cuma kalau ada dalam soalan-soalan yang bersifat teori, kan? Tapi kali ni tak akan ada teori punya. Jadi soalan nanti untuk yang terakhir ni pada bulan kita punya exam bulan Februari. Pada bulan Februari nanti ni dia akan dalam bentuk macam ni. Dalam bentuk dipanggil struktur, soalan case.
Jadi yang akan keluar, perkilangan akan keluar. Nanti akan ada tajuk-tajuk lain yang saya tak mahu sebut lagi tajuk tu. Jadi dia akan keluar juga. Jadi ada 4 tajuk nanti yang akan keluar di final. Semua exactly seperti mana yang saya tanyakan hari ni lah. Okay? Boleh Alright. So, habis lah rupanya. Awalnya habis ni. 5 baru 5.19. Kita nak start tu habis pukul 6. Pening doktor. Okay? Dah pening. Aduh, beli pening. Belum habis lagi baru 2. Kita mula 2.30. Kejap ni 3.30, 4.30. 2 jam lebih boleh habis saya. Dahsyat. Okay. Doktor kalau masuk lagi dah tak faham dah ni. Rasa dah macam cukup dah ni. Banyak tambah lagi out dah. Oh, dah jam dah ni, jam. Dah jam dah ni, doktor. Ramai kat jam, ni kata orang jam. Okey, sabar. Okey, saya akan cuba bincangkan sedikitlah berkenaan dengan okey. Ya. Empat kali pertemuan dia belajar benda ni. Nanti ada lagi pertemuan yang lain pun macam ni juga. Jumpa lagi. Aduh. Bukanlah mudah ya. Bukan mudah lah.